Buletin 1.30 5 Mac, saya Nik Nur Syuhadani Hassan. Tajuk utama hari ini. Sesi persekolahan sesi 2022-2023 tetap akan bermula 21 Mac ini. PTL udara Malaysia ke Thailand dan Kemboja bermula 15 Mac ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sesi persekolahan Penggal 1 kalender akademik sesi 2022-2023 bagi semua sekolah di seluruh negara akan bermula 21 Mac ini. Bagaimanapun masih ada murid yang perlu hadir ke sekolah secara bersemuka, penggiliran dan mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin berkata, bagi sekolah rendah dengan murid melebihi 600 orang, murid yang hadir ke sekolah tanpa penggiliran adalah murid berkeperluan khas MBK. Program Pendidikan Khas Integrasi PPKI tahun 1, 2 serta 6 dan semua murid penerima rancangan makanan tambahan RMT. Murid tahun 3, tahun 4 dan tahun 5 pula akan hadir secara penggiliran dan ketetapan sama turut terpakai bagi sekolah swasta, sekolah ekspatriat serta sekolah antarabangsa. Bagi sekolah rendah yang jumlah muridnya di bawah 600 orang, semua murid sekolah rendah harian dan sekolah swasta perlu hadir tanpa penggiliran. Bagi sekolah menengah pula, semua pelajar tingkatan 1 hingga 6 akan menjalani sesi pembelajaran secara PDPR selama 2 minggu bermula 21 Mac ini. Mereka hanya akan hadir ke sekolah dan menjalani sesi pembelajaran secara bersemuka tanpa penggiliran bermula 4 April. Bagi Kolej Vocational, Kolej Matrikulasi dan Institut Pendidikan Guru IPG, sesi akan berlangsung tanpa penggiliran dan mengikut takwim pengajian akademik masing-masing. Apa yang paling penting apabila sekolah dibuka semula kelak, kami di KPM amat berharap ibu bapa, murid-murid, guru-guru serta seluruh warga pendidikan dapat bersama-sama memastikan bahawa segala SOP yang telah ditetapkan dapat dipatuhi dengan baik. Sama-samalah kita pastikan supaya sesi persekolahan ini akan dapat terus berlangsung dengan selamat dan teratur dan anak-anak kita akan terus dapat datang ke sekolah secara bersemuka seperti sebelum-sebelum ini. Tambah beliau, KPM juga menggalakkan murid supaya memakai pakaian seragam sekolah apabila sesi persekolahan baru dibuka pada 21 Mac ini. Seperti sesi persekolahan sebelumnya, ibu bapa yang memilih untuk tidak menghantar anak ke sekolah tidak akan dianggap sebagai satu kesalahan disiplin. Bagi ujian saringan kendiri COVID-19 pula, 10% daripada murid sekolah rendah akan menjalani ujian kendiri di rumah menerusi kit ujian kendiri yang dibekalkan pihak sekolah. Sementara itu, pelajar tingkatan 1 yang mendapat tawaran ke sekolah berasrama penuh SBP perlu memilih sama ada mengikuti sesi pelajaran dan pembelajaran di rumah PDPR atau hadir ke sekolah harian pendekatan kediaman untuk PDP secara bersemuka. Kaedah itu bagaimanapun hanyalah sementara sebelum KPM mengumumkan tarikh sesuai untuk pelajar berkenaan memasuki asrama. Ini bermakna murid-murid tingkatan 1 yang mendapat tawaran untuk ke sekolah berasrama sepenuhnya, murid-murid ini perlu berada di rumah masing-masing terlebih dahulu dengan sama ada mengikuti PDPR atau hadir ke sekolah berdekatan secara bersemuka. Kita akan umumkan kemudian tentang bilakah murid tingkatan 1 di sekolah berasrama sepenuhnya ini dapat mula masuk ke asrama. Datuk Dr. Razzie berkata untuk sekolah swasta berasrama sepenuhnya yang mempunyai kapasiti untuk menguruskan keseluruhan pelajar, sekolah berkenaan boleh beroperasi sepenuhnya termasuk pelajar baru tingkatan 1. Bagi pelajar tingkatan 2 hingga tingkatan 6, pra-universiti IBDP dan peperiksaan setara juga perlu hadir ke sekolah tanpa penggiliran serta dibenarkan masuk ke asrama bermula 4 April depan. Kerajaan menggariskan 4 tindakan hala tuju pembangunan lanskip negara agar keseimbangan dan kemampanan ekosistem negara terpelihara. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata tindakan itu ialah melindungi aset lanskip,
Mendaya upaya potensi dan nilai ekonomi industri landscape, memperkemas sistem jaringan landscape serta mempertingkat kualiti perkhidmatan landscape. Bagi memastikan pembangunan landscape yang lebih komprehensif, dasar landscape negara juga telah digubal dan untuk pertama kalinya, metafor negara Taman Terindah diterima kerajaan sebagai satu konsep yang memandu hala tuju pembangunan landscape Malaysia. Untuk menjadikan Malaysia negara taman terindah, tentunya bukan mudah dicapai. Namun, ianya tidak mustahil untuk direalisasikan. Dalam tempoh 25 tahun ini, taman seluas 23,669.15 ekar telah dibangunkan di seluruh negara dan melalui kerjasama semua pihak, kualiti pembangunan lanskap yang indah dan damai telah bercampur. Tambah beliau, kepentingan landscape sebagai komponen kesejahteraan sosial rakyat juga dibuktikan dengan peningkatan penggunaan taman awam dan ruang landscape seluruh negara seperti Taman Persekutuan Bukit Kiara. Berdasarkan kejayaan itu, konsep Taman Persekutuan akan diperluaskan ke seluruh negara. Datuk Seri Ismail Sabri berucap sempena Majlis Sambutan Hari Landscape Negara 2022 di Ekoflora Johor Bahru pagi tadi. Laluan perjalanan lengkap vaksin VTL baru ke Thailand dan Kemboja akan mula beroperasi mulai 15 Mac sebagai sebahagian daripada usaha bersama ke arah pembukaan semula sempadan antarabangsa. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong dalam kenyataan berkata, pengembara yang telah divaksin sepenuhnya akan dibenarkan melalui laluan itu tanpa perlu menjalani kuarantin semasa ketibaan. Bagi VTL Thailand, syarikat penerbangan yang ditetapkan dari kedua-dua negara dibenarkan beroperasi sehingga 6 penerbangan setiap hari bagi laluan Kuala Lumpur Bangkok. 4 penerbangan setiap hari pula dibenarkan bagi laluan Kuala Lumpur Phuket. Bagi Kemboja, syarikat penerbangan yang ditetapkan dari kedua-dua negara dibenarkan beroperasi sehingga 2 penerbangan setiap hari bagi laluan Kuala Lumpur Phnom Penh. Datuk Seri Wee berkata laluan baru untuk kedua-dua negara boleh ditambah dari semasa ke semasa tertakluk kepada permintaan pasaran. Seramai 974,355 individu atau 27.4% populasi kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun di negara ini sudah menerima dos pertama vaksin COVID-19 melalui program imunisasi COVID-19 kanak-kanak PKIDS setakat semalam. Berdasarkan data menerusi laman web COVID Now, sejumlah 14,943,712 individu atau 63.5% populasi dewasa pula sudah menerima dos penggalak COVID-19. Seramai 22,953,291 atau 97.6% lengkap vaksinasi, manakala 23,232,845 atau 98.8% sudah menerima sekurang-kurangnya 1 dos. Bagi remaja berusia 12 hingga 17 tahun, sejumlah 2,803,567 individu atau 90.1% daripada kumpulan itu sudah melengkapkan vaksinasi mereka, manakala 2,900,616 atau 93.2% menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin. Sebanyak 81,724 dos vaksin sudah diberikan semalam, membabitkan 23,129 suntikan dos pertama, 1,516 suntikan dos lengkap dan 57,079 suntikan dos penggalak, menjadikan jumlah kumulatif pemberian vaksin bagi program imunisasi COVID-19 kebangsaan kini meningkat kepada 67,600,736 dos. Penggunaan katil diwat unit rawatan rapi ICU bagi merawat pesakit COVID-19 di Putrajaya kini mencecah 100% dan yang tertinggi direkodkan setakat ini. Selain di Putrajaya, 6 negeri lain turut mencatatkan penggunaan katil diwat ICU bagi merawat pesakit COVID-19 melebihi 50%.
Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah dalam kenyataannya berkata, penggunaan katil ICU kedua tertinggi ialah Perlis 73%. Ini diikuti Selangor 61%, Kuala Lumpur 58%, Johor 57%, Perak 51% dan Kelantan 50%. Bagi katil bukan ICU, terdapat 5 negeri merekodkan penggunaan katil melebihi 90%, iaitu di Selangor 114%, Perak 98%, Perlis 98%, Kuala Lumpur 93% dan Putrajaya 93%. Menurutnya hanya Melaka menunjukkan pengisian lebih 50% bagi katil di Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 PKRC. Pesakit COVID-19 yang memerlukan alat bantuan pernafasan atau ventilator juga meningkat kepada 211 pesakit. Semalam kes COVID-19 yang dimasukkan ke hospital adalah 1,997 kes dan daripada jumlah itu 721 kes atau 36.1% adalah kategori 3, 4 dan 5. Manakala 1,276 kes lagi adalah terdiri daripada kategori 1 dan 2. Kes harian COVID-19 semalam juga merekodkan kes tertinggi 33,209 dengan 11 negeri mencatatkan kes 4 angka. Selangor merekodkan kes terbanyak 8,897 kes. Malaysia menjadi salah satu daripada 32 negara anggota Majlis Hak Asasi Manusia MHAM menyokong resolusi situasi hak manusia di Ukraine yang berpunca daripada keganasan Rusia yang dimuktamadkan dalam debat khas selama 2 hari bermula kemarin. Resolusi itu diluluskan selepas 32 anggota MHAM menyokong, manakala 2 menentang dan 13 lagi mengambil pendirian berkecuali. Kementerian Luar dalam satu kenyataan memaklumkan semasa proses undian, Malaysia menyokong resolusi itu berdasarkan komitmen negara terhadap prinsip Piagam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, terutamanya menghormati kedaulatan serta integriti wilayah sesebuah negara. Malaysia turut menyatakan kebimbangan ke atas konflik itu yang menjadi bertambah buruk dan bakal bertukar menjadi situasi kemanusiaan di kawasan bergolak. Terdahulu Malaysia bersama 28 anggota MHAM lain melalui proses undian menyokong mengadakan sesi debat khas itu bagi memberi peluang kepada semua pihak untuk menyatakan pendirian mengenai konflik yang sedang berlaku sebelum MHAM mempertimbangkan resolusi berkenaan. Menurut kenyataan itu, dengan penerimaan resolusi terbabit, Malaysia menyeru semua pihak segera mengambil langkah segera untuk meredakan ketegangan bagi mengelakkan lebih banyak kehilangan nyawa dan kemusnahan teruk berlaku. Malaysia turut menyeru semua pihak agar meneruskan dialog dan meneliti segala kemungkinan bagi mencari jalan penyelesaian kepada konflik terbabit secara damai, berlandaskan piagam PBB dan undang-undang antarabangsa yang berkaitan. Selain itu, Malaysia turut menyeru agar jalan masuk yang selamat dan tanpa halangan dapat diberikan, terutamanya di kawasan utama konflik. Ini bagi memastikan bantuan kemanusiaan dapat dihulurkan dengan secepat mungkin kepada semua pihak yang terkesan, terutamanya golongan rentan. Menurut kenyataan itu lagi, Malaysia sudah terbabit secara konstruktif semasa rundingan resolusi itu dan akan terus mengambil pendekatan objektif dan tidak berkecuali dalam usaha memudahkan cara proses dialog dan berdamai. Malaysia juga bersedia untuk bekerjasama dengan semua pihak dalam mencari penyelesaian damai kepada konflik yang sedang berlaku. Masuk fasa kedua berkempen dalam pilihan raya negeri Johor hari ini. Semua calon dan parti yang bertanding terus giat turun padang bagi menyatakan tawaran dan apa yang hendak dilakukan sekiranya diberi mandat. Di Dun Maharani, calon Barisan Nasional Nur Farah Syamsuddin komited mahu mewujudkan sebuah pusat sehenti di Muar yang akan menempatkan pelbagai bentuk perniagaan bagi merancangkan ekonomi bandar berkenaan yang semakin suram. Saya akan memilih satu tempat untuk dijadikan pusat pengumpulan belia Muar, di mana di situ nanti kita akan merancang untuk membuka food truck, kita buka peluang perniagaan kepada mereka yang meniaga makanan, dan di situ juga kita akan menjadikan tempat pusat untuk belia-belia yang mempunyai bakat seperti kepala baskers dan lain-lain aktiviti, dan kita juga akan menjadikan ia satu center kepada rider-rider. Beliau terdahulu menyantuni penduduk dalam Dun Maharani, Muar pagi tadi. Menurut Nur Farah, kewujudan pusat sehenti itu sekaligus akan mengikis imej Muar sebagai bandar mati pada waktu malam. Perubahan itu diyakini dapat dilaksanakan jika beliau diberi mandat kelak.
Dalam pada itu, ujarnya beliau akan bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan untuk mencari jalan penyelesaian terhadap kesesakan lalu lintas dan tempat letak kenderaan di pusat Bandar Muar. Ia termasuk membina tempat letak kenderaan bertingkat di bandar berkenaan yang sering sesak ketika waktu puncak. Dan dalam kegairahan calon dan parti yang bertanding menyampaikan mesej kepada pengundi, rata-rata anak muda yang pertama kali akan menunaikan tanggungjawab dalam PRN berkenaan mahu sebuah pentadbiran yang stabil serta menunaikan janji manifesto. Mereka tidak mahu lagi sebuah pentadbiran yang kucak-kacir dan mengabaikan apa yang telah dijanjikan seperti yang berlaku sebelum ini. Bagi saya, untuk mengundi ini saya berharap untuk ada kerajaan yang bermanfaat, kerajaan mampu menolong rakyat, kerajaan yang boleh membina satu ekonomi kukuh untuk rakyat-rakyatnya, agar begitu juga kerajaan yang boleh dipercayai, kerajaan yang boleh menolong apa semua untuk golongan tua maupun muda. Sokongan anak muda itu paling penting untuk Malaysia. So saya harap anak muda sekarang jangan duduk diam apa semua, datang mengundi kerajaan. Pilih kerajaan yang sebetulnya. Saya rasa teruja untuk mengundi dan harapan saya ialah sebab kita ada golongan muda kan. Jadi saya harap pihak-pihak wakil dapat mendengar suara generasi muda dan juga pendapat-pendapat kami supaya kita punya masa depan lebih terjaminlah. Sebagai pengundi ingin melihat ataupun saya sebagai rakyat ingin melihat manifesto yang telah dicadangkan oleh calon-calon serta dapat menunaikan janji-janji yang telah diberikan. Okey. So saya harap sangat PRN kali ini berjalan dengan lancar dan tiada segala masalah yang berlaku. Johor, adding luster to Malaysia's most southern state, having vast potential in attracting more investors. What can Johorians and the business community expect in the next 5 years? Up close with Johor Menteri Besar Datuk Hasni Mohamad this Saturday at 5 p.m. only on TV3. Jika sebelum ini program titipan kasih harian Metro hanya tertumpu kepada aktiviti kebajikan dan kemasyarakatan, kini pihak pengurusan akhbar nombor 1 negara itu membuat sedikit kelainan. Memasuki tahun ke-15 penganjurannya, program titipan kasih harian Metro bersama Affin Islamic Bank Berhad menyumbang komputer riba kepada 25 pelajar terpilih yang terdiri daripada golongan asnaf di Melaka. Pengarang kumpulan harian Metro, Hussein Jahid berkata, selain komputer riba, pelajar berkenaan turut menerima pakej pelan data internet percuma selama setahun serta wang saku bernilai RM100 seorang. Sumbangan peralatan pembelajaran itu adalah untuk memudahkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR di samping memberi semangat kepada mereka untuk menuntut ilmu. Hari ini kita membuat kelainan sedikit bagi program titipan kasih yang sudah pun berjalan selama 15 tahun. Hari ini kita mendapat kerjasama daripada Affin Bank dan juga Jabatan Pendidikan Negeri Melaka yang mana kita berikan sebanyak 25 buah laptop dan juga capaian internet sekali kepada anak-anak asnaf terpilih di Negeri Melaka ini, seluruh Negeri Melaka. Sumbangan disampaikan pada satu majlis di Pejabat Pendidikan Negeri Melaka. Jadi kita mengharapkan agar pelajar-pelajar yang menerima komputer riba ini akan dapat menggunakan kemudahan ini sebaik mungkin, khusus untuk tujuan pembelajaran. Sebab pada hari ini adalah keperluan untuk internet dalam pembelajaran, bukan satu keperluan, dan alhamdulillah diberikan sumbangan. Jadi saya menyeru agar digunakan sebaik mungkin untuk tujuan-tujuan pembelajaran pada hari ini dan pada masa hadapan. RM125,000 diperuntukkan bagi menjayakan program titipan kasih harian Metro kali ini.
Bertemu kembali. Presiden Rusia Vladimir Putin menafikan tentera Rusia mengebom bandar di Ukraine dan mendakwa maklumat itu palsu. Kenyataan itu dibuat menerusi panggilan telefon kepada Chancellor Jerman Olaf Scholz. Putin berkata laporan mengenai dakwaan serangan udara berterusan di Kiev dan bandar-bandar besar lain adalah propaganda. Tegasnya, dialog mengenai Ukraine hanya boleh dilakukan jika tuntutan Rusia dipenuhi. Ini termasuk status neutral dan bukan nuklear Ukraine, dinazifikasi pengiktirafan Crimea sebagai sebahagian daripada Rusia dan kedaulatan wilayah pemisah di timur Ukraine. Harapan itu yang telah dinyatakan ketika rundingan pusingan ketiga yang dirancang wakil Kiev jelasnya perlu mengambil pendirian yang munasabah dan membina. Mesyuarat delegasi seterusnya antara Rusia dan Ukraine dijangka pada hujung minggu ini. Sementara itu, Parlimen Rusia meluluskan undang-undang yang mengenakan hukuman penjara sehingga 15 tahun terhadap mereka yang menyebarkan maklumat palsu dengan sengaja mengenai tenteranya. Ia disifatkan undang-undang untuk menangkis maklumat peperangan mengenai konflik di Ukraine. Pentadbiran Rusia menegaskan maklumat palsu telah disebarkan dengan sengaja oleh musuh Rusia seperti Amerika Syarikat dan Sekutu Eropah Barat dalam usaha untuk menyemai perbalahan dalam kalangan rakyat Rusia. Penggumbal undang-undang Rusia meluluskan pindaan kepada kanun jenayah menjadikan penyebaran maklumat palsu sebagai kesalahan jenayah yang boleh didenda atau hukuman penjara sehingga 15 tahun. Laporan sukan. Saingan Liga Super bagi musim baru 2022 menyingkap tirainya malam tadi membabitkan 4 perlawanan. Juara bertahan Johor Darul Takzim JDT terpaksa bekerja keras sebelum menundukkan Penang FC 1-0, sementara Kedah Darul Aman FC dan Negeri Sembilan FC juga meraih kemenangan 1-0 selepas menundukkan lawan masing-masing di tempat lawan. Bagaimanapun, aksi derby Lembah Kelang berakhir dengan keputusan seri selepas Kuala Lumpur City FC dan Selangor FC terikat 3-3. JDT tidak diberi laluan mudah ketika melayan kunjungan Penang FC di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri. Walaupun menguasai sepenuhnya permainan, juara Liga Super 8 kali berturut-turut itu nampak sukar menembusi gawang pelawat yang memilih corak bertahan di tempat lawan. Tiada jaringan terhasil sepanjang babak pertama, JDT meningkatkan tempo permainan sebaik babak kedua bersambung. Selepas beberapa kali melancarkan serangan berbahaya, JDT akhirnya berjaya memecah kebuntuan gol menerusi tandukan penyerang berbisa Bergson da Silva pada minit ke-70. Skuad Benjamin Mora berpeluang menambah jaringan kedua melalui percubaan Safawi Rashid dari luar kotak penalti pada minit-minit akhir permainan. Namun rembatannya sekadar menggegar palang Penang FC. Kekal 1-0 sehingga whistle penaman, JDT tetap ceria meraih 3 mata penuh pada perlawanan pertama Liga Super 2022. Sementara itu, di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras, aksi derby Lembah Kelang di antara Kuala Lumpur City FC menentang Selangor FC terpaksa ditangguhkan buat seketika berikutan hujan lebat. Bagaimanapun, sebaik permainan bermula, kedua-dua pasukan beraksi penuh bertenaga menyaksikan Selangor FC terlebih dahulu di depan menerusi jaringan Hughie Hendrick minit ke-18. Kelebihan itu hanya bertahan seminit kemudian apabila rembatan jarak jauh pemain tengah KL City, Zafri Yahya, berjaya menewaskan penjaga gol Selangor, Khairul Azhan Khalid. Minit ke-27, Selangor kembali memimpin permainan hasil sepakan penalti Helison Kayon. Bagaimanapun, kedudukan itu berubah lagi apabila Hadin Azman menanduk masuk bola pada minit ke-32 untuk KL City sekali lagi menyamakan kedudukan. Bersambung babak kedua, giliran KL City pula di depan menerusi jaringan Ryan Lambert minit ke-61. Malang menimpa KL City pada minit ke-73 apabila Giancarlo Gallifuco dilainkan kad merah selepas menerima kad kuning kedua kerana mengasari Safwan Baharudin. Kesempatan itu pantas digunakan Selangor FC dan hasilnya Red Giant sekali lagi dihadiahkan sepakan penalti dan peluang itu tidak disia-siakan Kayon untuk meledakkan gol penyamaan pada minit ke-78. Tiada lagi gol menyusul, KL City FC dan Selangor FC terpaksa akur berkongsi satu mata. Di Stadium Negeri Kuching, Kedah Darul Aman FC berjaya membawa pulang 3 mata penuh selepas menumpaskan pendatang baru Liga Super, Sarawak United FC 1-0. Gol tunggal permainan dijaringkan oleh pemain import dari Cameroon, Ronald Enga, yang memanfaatkan peluang terhidang pada minit ke-16. Sarawak United yang kini dibimbing B. Saitianathan berpeluang meraih gol penyamaan selepas itu, namun beberapa peluang terbaik gagal disudahkan dalam bentuk jaringan sehingga tamat whistle permainan.
Di Stadium Likas Kota Kinabalu, Sabah FC gagal memanfaatkan peluang beraksi di halaman sendiri selepas tewas 0-1 kepada pendatang baru yang juga juara Liga Premier 2021 Negeri Sembilan FC. Sabah FC bimbingan Dato' Ong Kim Swee dihadiahkan sepakan penalti pada masa kejuaraan separuh masa pertama. Namun peluang itu gagal disudahkan penyerang import dari Brazil, Neto Pessoa. Sebaliknya, Negeri Sembilan FC tampil lebih garang sebaik babak kedua bersambung dan hasilnya Kai Jeffrey Jones berjaya meledakkan gol tunggal permainan pada minit ke-51. Kemenangan tipis ini pastinya menyemarakkan lagi semangat skuad kendalian K. Devon menjelang aksi kedua menentang Terengganu FC 9 Mac nanti. Sekian Buletin 1.30. Sambutan Hari Landscape Negara Peringkat Kebangsaan 2022 di Johor Bahru mengakhiri paparan hari ini. Dengan itu, salam hormat dan Assalamualaikum.